Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam subjek sains komputer tingkatan 4. Jadi kita dah habis tajuk 1.0. Kita sambung 2.0, pekalan data. Jadi tajuk ni ambil perhatian sebab tajuk ni ada kaitan dengan kerja projek SPM 2021 untuk fasa yang kedua. Kita sambung 2.1, kepentingan integriti data, ketekalan data dan kelewahan data. Kelewahan data. Okey, kepentingan integriti data, ketekalan data dan kelewahan data. Apa maksud integriti? Apa tu? Apa tu integriti? So, integriti. Umi, ketekalan. Apa maksud ketekalan? Ketekalan. Dan satu lagi kelewahan. Okey, jadi dalam pekalan data, dia merupakan satu koleksi data. Pekalan data ni dia merupakan satu koleksi data kan, data yang banyak dimasukkan di situ yang disimpan dalam format piawaian. Dia ada format dia dan direka khusus supaya mampu untuk berkongsi data dengan banyak pengguna secara efisien. Bila sebut saja, itu kita dah tengok apa dimasukkan dengan pekalan data kan. Kita dah tengok itu evolusi data. Dan sekarang ni dalam pekalan data. Jadi dalam pekalan data ni kita boleh berkongsi dalam satu platform, boleh berkongsi data secara lebih efisien. Jadi dengan adanya format piawaian tersebut membolehkan data disimpan dan dicapai kembali daripada mana-mana perkakasan ataupun sistem maklumat. Ini penting diperlukan format piawaian. Nanti kita tengok Data yang disimpan dalam pekalan data boleh digunakan kembali oleh pengguna yang berbeza melalui sistem yang berbeza untuk tujuan yang berlainan. Jadi nanti kita akan guna XAMPP. Kita akan install di komputer masing-masing nanti Kita akan guna server XAMPP di mana server tersebut boleh dikongsi. Awak boleh berkongsi Okey, simpanan data dalam pekalan data adalah efisien kerana format dan struktur data hubungan dikhususkan untuk simpanan sistematik dan capaian pantas secara fleksibel. Data yang baik diperlukan untuk menghasilkan maklumat yang bermakna. Kita perlukan data yang baik Okey, next. Ciri-ciri simpanan data. Tu yang ada 3 tu, integriti, ketekalan dan juga kelewahan. Tengok yang pertama dulu. Ini ada 3. Kena ingat ni. Ciri-ciri simpanan data. Yang pertama, dia mesti ada integriti. Yang kedua, dia ada ketekalan. Dan yang ketiga, dia ada kelewahan. Boleh ingat? Ingat 3 ni. Ingat selalu Tengok ingat. Nanti keluar soalan, boleh jawab Ini ciri-ciri simpanan data, ada 3. Okey, apa yang dimasukkan dengan integriti data? Maksudnya kesempurnaan, ketepatan dan kesahan data serta merujuk kepada ketepatan data yang sah melalui keseluruhan kita hayat data.
Oh, ingat tak dulu awak masuk sekolah ni, awak diberi borang APDM. Tu awak kena isi kan dalam tu. Nama, nombor IC apa semua kan, nombor gaji ayah. Nombor gaji ayah berapa. Jadi itu merupakan kesahan data. Jadi untuk memastikan integritas data, input perlu tepat. Bagaimana kita nak memastikan integritas data ini? Input yang kita perlukan itu mesti tepat dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya gaji ayah awak, berapa nak isi? Jadi untuk memastikan integritas data, perlu dapat tanda tangan ketua kampung katakan. Begitu. Itu maksudnya kita nak memastikan integritas data. Ini integritas data ni dia ada integrity entity. Pernah dengar perkataan entity? Nanti kita belajar entity nanti ya. Maksudnya integrity entity, dia jadual mempunyai sekurang-kurangnya satu atribut data. Masih ingat apa maksud atribut? Atribut data yang unik untuk setiap rekod. Contohnya nombor murid mesti unik. Kamu ada nombor murid masing-masing ada nombor ID. Dalam PDM masing-masing ada. Integriti rujukan, rekod-rekod dalam dua jadual yang berbeza boleh dihubungkan melalui perkongsian atribut yang sama. Atribut hubungan. Ini nanti kamu nak buat dalam fasa 2. Nanti kita akan belajar. Integriti domain, maksudnya atribut data dalam jadual mestilah betul dengan berasaskan suatu domain masalah. Masalah itu, satu masalah kita akan bina entiti, dan daripada entiti tersebut kita akan bina lagi atribut. Ini nanti kita akan tengok lebih detail dalam tajuk yang seterusnya. Untuk kamu buat kerja khusus fasa 2. Jadi ini kepentingan integriti data, ada 3. Kena ingat ni, kepentingan integriti data. Yang pertama, untuk mengelakkan data daripada korup. Yang kedua, data yang korup, data yang terubah secara tidak sengaja. Kita tak mahu data tiba-tiba dia berubah secara tak sengaja. Tiba-tiba je dia boleh berubah. Tak mahu. Yang ketiga, kita nak mengelakkan perubahan tidak sengaja kepada maklumat. Boleh ingat ni 3 kepentingan integriti data. Nanti aku tanya lah soalan ni Nyatakan 3 kepentingan integriti data. Ini integriti data. Contoh, jika seorang murid didaftarkan dengan nombor pendaftaran murid 123/16, bekalan data sepatutnya tidak membenarkan pendaftaran murid lain dengan nombor pendaftaran yang sama. Maksudnya satu nombor untuk satu murid. Tidak boleh sama. Boleh faham masuk integriti data? Dia mesti unik satu orang satu ID. Dia tak boleh sama. Kalau sama bermaksud tidak ada integriti data. Ini contoh. Cuba tengok. Contoh situasi integriti data yang tidak dipatuhi. Tengok tu ada 2 nombor pendaftaran yang sama dengan 2 orang murid. Jadi integriti data memastikan tiada nombor pendaftaran yang sama didaftarkan untuk murid yang berbeza. Boleh? Boleh nampak integriti data? Sebab nanti bila awak nak buat nanti dalam kerja khusus tu, pastikan mesti ada integriti data. Maksudnya tidak ada nombor yang sama. Nombor pendaftaran tu tidak ada yang sama. Mesti ada integriti data. Pasal nanti awak kena buat tu, awak dah kena tulis maklumat-maklumat dalam entiti dan juga atribut untuk kerja projek fasa 2. Boleh faham Apa yang dimaksudkan integriti data?
Tak boleh ada nombor pendaftaran asal. Ini contohlah. Jadi dah habis tajuk ni. Okey, dah habis. Tengok pula yang kedua. Yang kedua apa dia? Ketekalan. Maksudnya ketekalan data. Dia merujuk kepada konsistensi. Apa ni maksud? Ataupun keseragaman. Atau keseragaman data yang akan mempengaruhi kebolehpercayaan data. Ini masuk ketekalan data. Dia nak data itu seragam. Yang akan mempengaruhi kebolehpercayaan data. Nanti awak buat nanti dalam fasa 2 tu kena seragam lah. Ada ketekalan data. Proses kemas kini salinan data di semua lokasi simpanan perlu dilakukan dengan rapi. Yang ni nanti proses kemas kini ni awak akan buat dalam fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ambil masa lama sikit ya. Berkaitan dengan programming tu. Apa kepentingan dia? Ada 2. Memastikan data boleh dipercayai. Memastikan tiada isu data yang sama berulang di beberapa lokasi simpanan. Boleh ingat? 2 kepentingan ketekalan data. Untuk integriti data tadi dia ada 3. Untuk kepentingan ketekalan data dia ada 2. Memastikan data boleh dipercayai dan tidak ada data yang berulang dalam lokasi simpanan. Contoh. Contoh lagi. Tan dia mencatat nombor-nombor telefon pelanggannya di dalam 2 buku, iaitu diary dan juga buku nota secara berasingan. Sekiranya nombor telefon pelanggannya bertukar, Tan perlu mengemaskinikan nombor tersebut pada kedua-dua buah buku yang digunakan. Ini contoh bagaimana dimasukkan dengan ketekalan data. Sepatutnya satulah. Kalau dia hanya Tan kemaskini hanya satu saja buku dalam diary saja, jadi dia akan berlaku. Data yang bertindih. Okey, soalan dia, apakah yang terjadi sekiranya Tan hanya mengemaskini nombor telefon pelanggannya yang berubah hanya pada sebuah buku saja? Naim, apa akan berlaku? Jika Tan hanya kemaskini pada satu buku je, apa akan berlaku? Ketekalan data akan hilang. Hilanglah. Maksudnya tidak ada kemaskini lah. Satu buku je. Satu buku lagi hok lama. Okey. Okey, disebabkan Tan hanya mengemaskini nombor telefon pelanggannya pada sebuah buku, maka data nombor telefon tersebut hilang ketekalannya. Boleh? Jadi tidak ada ketekalan lah. Pasal tidak ada kemaskini pada dua buah buku. Dia mesti kemaskini pada 2 buah buku. Kalau dia hanya kemaskini pada satu buah buku, maka ini yang kita sebutkan hilang ketekalannya. Maksud apa ketekalan? Keseragaman. Okey? Ini keseragaman. Okey, itu yang dimasukkan dengan ketekalan data. Seterusnya. Yang ketiga apa dia? Kelewahan. Kelewahan dia merujuk kepada pertindihan. Lewah merujuk kepada pertindihan data yang berpunca daripada salinan data yang berulang tetapi di lokasi yang berlainan. Data tu boleh ulang tetapi dia pada lokasi yang berlainan. Pada entiti yang berlainan. Bukan entiti yang sama. Kena ingat tu, masuk apa yang dimasukkan dengan integriti data, apa yang dimaksud dengan ketekalan data, dan apa yang dimasukkan dengan kelewahan data. Redundancy ya. Ada pertindihan pada lokasi yang berlainan. Ini contoh masuk kelewahan data. Nanti dalam
Pasal 2, awak kena isi, rekod tu awak kena isi dalam setiap atribut. Kena isi ya, dan pastikan tidak ada kelewahan data. Cuba tengok, nombor IC. Ada 3 tu kan, sama kan? 5434. Nama pun ada 3. Okey. Nombor telefon sama juga. Maksudnya dalam satu entiti berlaku kelewahan data. Data yang sama awak masukkan 3 kali. Jadi ini dimasukkan dengan kelewahan data. Berlaku pertindihan. Sedangkan nombor IC sama, nama murid sama, nombor telefon sama. Masuk 3 kali. Nombor telefon sama tak? Oh, nombor telefon lain. Lain kan, nombor telefon lain kan? Nama sama, nombor IC sama. Sepatutnya tidak boleh berlaku kelewahan data. Mengapa kita nak mengelakkan berlaku kelewahan data? Okay, jika berlaku kelewahan data, kita punya storan tu akan menjadi lebih besar lah. Data sama je. Okey, kesan jika kelewahan tidak diatasi. Ini pun kena ingat. Data menjadi korup. Kelewahan menggunakan lebihan sumber simpanan komputer. Storan kita akan jadi lebih besar. Sebab kelewahan itu dia akan menggunakan lebihan sumber simpanan komputer. Kemaskinan data yang lewah memakan banyak masa. Masa akan jadi lebih panjang lah. Untuk dia kemaskinan data yang serupa. Dan mungkin tidak menyeluruh. Mungkin tidak boleh dikemaskinikan. Data yang sama. Bekalan data menjadi kurang efisien. Nyatakan 4 kesan kelewahan data jika tidak diatasi. Soalan. Nanti cikgu tanya dah PSA nanti. 4 kesan kelewahan data. Tujuan kita nak elak kelewahan. Kenapa kita nak mengelakkan berlakunya kelewahan data? Yang pertama, kita nak mengelakkan data jadi tidak efisien. Yang kedua, kita nak mengelakkan berlaku pertambahan saiz bekalan data yang tidak perlu. Yang ketiga, kita nak mengelakkan data yang tidak konsisten. Yang keempat, kita nak mengelakkan data menjadi korup. So, boleh tanya 2 soalan sini. Nyatakan kesan jika berlakunya kelewahan data dan nyatakan tujuan kita hendak mengelakkan kelewahan data. So ada 8 markah. 4-4 lah. Ni 4 berapa soalan? Ni 4 poin. Ni pun 4 poin. 8 markah. Okey. Okey, habis tajuk ni. Kita sambung ke tajuk yang seterusnya. Kita jumpa lagi.